Assalamualaikum. Tajuk seterusnya yang akan kita bincangkan di sini adalah 7.2 iaitu gangguan kepada koordinasi badan. Okey, gangguan kepada koordinasi badan. Koordinasi badan boleh terganggu disebabkan oleh pengambilan dadah yang di luar kawalan. Okey, dadah ataupun alkohol pun sama juga. Dadah adalah bahan kimia yang dapat mengganggu fungsi neuron dengan cara melambatkan pergerakan impuls di dalam neuron. Dadah juga boleh menyebabkan ketagihan. Maksud dia dekat sini, dadah bila diambil, fungsi neuron kita akan jadi lambat. Maksudnya kadar tindak balas kita akan jadi lebih lambat. Okey, dadah juga menyebabkan ketagihan. Maksudnya selalu diambil, dia akan mula rasa ketagih lah, sebab dia ada bahan kimia yang menyebabkan berlakunya ketagihan. Okey. Jenis-jenis dadah. Ada bermacam-macam jenis dadah. So, kita akan bincang ke sini satu persatu. Jadi, jenis dadah pertama adalah jenis dadah penenang. Okey. Penenang halang ataupun lambatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Maksudnya dia melambatkan dan menenangkan apabila kita ambil dadah jenis ni. Penggunanya akan rasa mengantuk dan kurang cemas. Kesan juga bergantung pada dos yang diambil. Contohnya di sini adalah barbiturat dan juga alkohol. Selalunya dadah jenis penenang ni diberi kepada pesakit yang mengalami sakit yang sangat-sangat kuat. Jadi dia bagi dia dadah penenang ni untuk mengurangkan rasa sakit dia. Okey, seterusnya dadah kedua adalah dadah jenis perangsang. Contoh dadah jenis perangsang sini adalah amfetamina dan juga metavitamin. Okey. Fungsi perangsang punya dadah. Okey, dia perangsang, dia tak sama lagi dengan penenang. Perangsang dia mempercepatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Pengguna akan berasa sangat yakin dan berwaspada terhadap perubahan sekeliling. Kesan juga bergantung pada dos yang diambil. Selalunya dadah perangsang ni diambil oleh ahli sukan ataupun orang yang bekerja kuat. Jadi bila dia dapat dadah jenis ni, dia akan bekerja dengan lebih kuat, dan macam kalau ahli sukan, dia akan buat dengan lebih baik. Itu untuk perangsang. Okey. Seterusnya inhalan. Inhaler ni maksudnya adalah dadah yang diambil melalui melalui hidung daripada sedutan. Okey, bahan kimia yang boleh disedut melalui pernafasan. Okey, dan ia boleh menyebabkan halusinasi. Halusinasi ni kita nampak dan dengar benda yang tak wujud. Okey. Inhalans ni boleh merosakkan otak, paru-paru dan juga ginjal. Sebabnya dia diambil melalui pernafasan. Okey, jadi contoh inhalans adalah pelarut dan bahan gas. Contohnya gam, petrol, yang terbaru ni tek lembu pun dia ada. Mereka boleh ambil untuk isap. Okey. Seterusnya adalah dadah jenis halusinogen. Dadah jenis halusinogen ini dia mengubah laluan impuls di dalam otak. Yang lain dia melambatkan atau mempercepatkan, tapi halusinogen dia ubah laluan impuls terus. Okey, jadi halusinogen ni akan menyebabkan khayal dan menjejaskan persepsi. Ia boleh menyebabkan terdengar suara-suara dan terlihat objek-objek yang tidak wujud. Ni selalunya dadah yang diambil oleh orang untuk suka-suka. Contoh dia adalah ketamin dan LSD ataupun diethylamida acid lysergate. Okey, ini untuk halusinogen. Okey, kita tengok apa jadi kalau penyalahgunaan dadah. Kalau menggunakan dadah tanpa kawalan ataupun tak guna pada benda yang diperlukan lah. Penyalahgunaan dadah menyebabkan ketagihan dan penagih akan mengalami sistem penarikan jika tidak mengambil dadah. Maksud sistem penarikan di sini adalah ketagihan. Okey, bahan kimia dalam dadah tu yang boleh menyebabkan kita rasa lebih terketagih lagi. Antara simptomnya termasuklah menggigil, loya, resah dan juga sedih.
Maksudnya kalau orang pe, penagih dadah tu bila dia tak dapat, inilah sifat-sifat yang kita boleh tengok pada seorang penagih dadah. Menggigil, loya, resah dan juga sedih. Okey, kalau kita tengok dekat sini nah, dadah. Okey, kesan kepada sistem saraf dia akan menyebabkan gangguan persepsi, halusinasi dan ilusi. Okey, kalau dia merangsang, kalau sistem saraf pula dia merangsang degup jantung, kalau jenis yang merangsang degup jantung dan kadar pernafasan serta tekanan darah dia akan meningkat. Jadi dia lebih bertenaga, aktif, perasaan yang tidak menentu dan juga ganas. Ini untuk dadah jenis perangsang. Okey. Dan kalau dadah dia jenis penenang, sistem saraf dia akan melambatkan. Jadi degup jantung dan kadar pernafasan dia serta tekanan darah dia akan jadi lebih rendah. Jadi dia akan bersifat lebih lambat, bergerak balas terhadap rangsangan dan mengantuk dan koordinat otot dia yang lemah. Okey, kita tengok pula kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada koordinasi badan. Ketidakseimbangan hormon, badan akan mengalami gangguan koordinasi dan terdedah kepada bahaya dan kecederaan. Pertumbuhan badan juga melampau atau terbantut jika berlaku kerosakan pada kelenjar pituitari. Perkembangan seks sekunder juga akan terbantut jika hormon estrogen dan testosteron gagal berfungsi secara normal. Okey, ini yang boleh menyebabkan yang lelaki nak jadi perempuan, perempuan jadi lelaki tu. Jadi, jangan jadi pondan. Itu keyword dia. Okey, gejala ketidakseimbangan hormon dilihat melalui perubahan fizik dan mental. Penghidap seperti terlalu besar atau terlalu tinggi, terlalu kurus, murung, kurang daya ingatan. Disebabkan apa? Disebabkan ketidakseimbangan hormon. Okey, kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada koordinasi badan. Okey, yang pertama, pertuturan dia tidak jelas. Okey, dia memberi kesan buruk kepada bahagian cerebrum yang mengawal pertuturan manusia. Jadi pertuturan dia lebih tidak jelas ataupun meracau. Ini orang mabuk dan juga orang penagih. Memang dia cakap tak betul. Okey, seterusnya, tindakan refleksi yang lambat. Lambat bergerak balas sistem saraf terhadap rangsangan. Bahan kimia ialah akan berada dalam di antara neutron afrin dengan interneuron. Jadi akibat impuls dia terhalang, proses penghantaran maklumat ke otak pun menjadi lambat. Itu sebabnya kalau dia terlampau high sangat orang ambil dadah tu, kita buat apa kat dia pun dia dah tak boleh dah. Tambah-tambah kalau dia ambil dadah jenis dadah penenang. Okey, seterusnya. Kesan seterusnya adalah hilang keseimbangan. Jadi koordinasi otot dia lemah. Cara jalan dia tidak betul dan terhoyong-hayang. Dan juga tiada keseimbangan badan. Orang mabuk, orang ambil dadah, memang dia tak seimbang. Okey. Seterusnya kita tengok kesan pengambilan dadah dan juga alkohol, iaitu sirosis. Sirosis hati. Kalau dalam bahasa Melayu dia, hati yang rosak. Pengambilan dalam jumlah yang banyak akan memberi kesan toksik kepada hati. Dan jadi kesan toksik kepada hati ni yang kita panggil sebagai sirosis hati. Sirosis hati ialah keadaan hati mengalami kerosakan kronik, berparut, mengeras dan tidak berfungsi seperti hati yang sihat. Jadi kalau dia berparut, parut tu boleh merebak perlahan-lahan sehingga fungsi hati tu hilang sepenuhnya. Macam kita tengok kebanyakan artis Hollywood, kebanyakannya mati disebabkan alkoholik. Dia mati bukan macam tu saja, dia kebanyakannya mati adalah disebabkan yang ini, sakit sirosis hati, rosak hati dia. Okey, seterusnya, ini contoh hati sihat dan juga sirosis hati. Satu saja bahagian dalam hati tu yang rosak, dia akan mula merebak ke seluruh hati yang ada dalam badan kita dan menyebabkan fungsi badan akan menjadi rosak juga. Okey, seterusnya, ulcer perut.
alkohol menyebabkan ulcer perut. Sebabnya alkohol ni dia lebih bersifat kepada asid. Dan orang yang selalunya yang minum arak ni dia tak suka makan. Jadi bila perut kosong, masuk pula dalam perut alkohol akan menyebabkan perut tu terluka dan menyebabkan ulcer perut. Dan seterusnya boleh menyebabkan kanser perut. Jadi ulcer perut ataupun peptik ini adalah keadaan selaput di dalam perut mengalami luka. Okey. So, ia akan mengakibatkan iritasi dan radang pada selaput di dalam perut. Jadi, kalau ada ulcer perut, dia boleh menyebabkan pesakit boleh alami pedih atau sakit ulu hati, berasa kemul perut, loya dan juga muntah. Gejala yang lebih serius adalah seperti muntah darah dan najis berwarna hitam. Kalau awak punya najis berwarna hitam, maksudnya sistem pencernaan awak kat dalam perut tu dah pun rosak. Maksudnya dah berdarah. Jadi bila dia keluar, dia akan keluar warna hitam. Okey, ulcer perut bukan untuk alkohol nah. Sakit biasa-biasa pun boleh menyebabkan ulcer perut. Salah satu sebab dia juga adalah daripada gastrit. Okey, seterusnya kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada kondisi. Seterusnya adalah perlakuan ganas. Amfetaminnya akan mengakibatkan sel-sel otak dan meningkatkan kadar metabolisme. Bila kadar metabolisme tinggi, jantung akan berdegup dengan lebih laju, so badan kita akan jadi tidak seimbang. Jadi dia akan menjadi lebih aktif, tidak dapat tidur dan juga dia bersifat ganas juga dan juga agresif. Pemabuk akan mabuk dan hilang kawasan fikiran, berkelakuan seperti orang gila, ketawa keseorangan dan bertindak di luar kawalan dan boleh menjadi ganas. Itu adalah sifat pemabuk. Sebab itulah Allah mengharamkan alkohol. Sebab bila kita mabuk, kita dapat kawal perasaan kita dan tindakan laku kita dan ia boleh menyebabkan masalah moral yang lain. Okey, seterusnya adalah halusinasi. Dadah seperti ganja akan menyebabkan halusinasi kepada kelakuan agresif, paranoid ataupun perasaan syak wasangka. Maksudnya paranoid ni dia takut pada benda yang tak perlu dan juga takut terhadap orang lain. Itu adalah halusinasi. Dia rasa macam ada hantu, macam ada orang cakap dengan dia. Itu adalah salah satu kesan dia. Okey. Sekian, terima kasih.